Bismillah walhamdulillah. InsyaAllah kita masuk kepada bab yang keempat. Bab keempat berkenaan dengan kepercayaan dan amalan New Age. Okey, apa itu tentang kepercayaan dan amalan gerakan New Age? Pertama sekali, kalau sahabat-sahabat tengok dalam buku ni, pada bab keempat ini, saya letakkan pertama adalah agama Hindu, akidah Hindu. Kenapa akidah Hindu ni? Kenapa sikit-sikit akidah Hindu? Sikit-sikit kadang orang marah. Sikit-sikit suka cakap pasal Hindu dan sebagainya. Sebenarnya akar kepada kebatinan ni yang paling berjaya, yang disistematikkan. Akidah kebatinan tu, orang duk amalkan ilmu kebatinan, yang paling berjaya disistematikkan adalah form dalam bentuk agama Hindu. Sahabat studilah tentang gerakan kebatinan, apa yang amalan dan ilmu kebatinan ada dalam amalan ilmu Hindu. Benda tu. Itulah kenapa saya letakkan sebagai Hindu sebagai first, bagi akidah dalam ilmu kebatinan. Datang tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, yang mana-mana daripada Theosophical Society, New Thought Movement dan sebagainya, mereka juga akan memetik akidah-akidah dalam fahaman Hindu. Sebab itu merupakan kiblat bagi fahaman kebatinan. Okey? Apa yang ilmu kebatinan bincangkan, dalam itulah ada dalam agama Hindu. Dan kita pergi kepada kitab utama agama Hindu ni, ada dua kitab utama. Pertama dia ada kitab Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Dan satu lagi yang kelima dia panggil Upanishad. Kitab Upanishad inilah merupakan, orang kata, kitab utama sumber bagi ilmu kebatinan. Yang mengatakan Tuhan dalam diri ni, kitab Upanishad ni. Kalau sahabat buka pada muka surat 95, saya ada membuat petikan daripada kitab Upanishad, daripada Bradayanga Upanishad. Antara ucapan dia, teks dalam kitab Upanishad, dia menyebut Atman, roh dalam diri setiap manusia ni, Atman ni, roh dalam diri manusia itu sesungguhnya adalah Brahman, yang pusat sumber segala kehidupan. Tengok orang boleh guna sebagai Tuhan, dia gunakan. Dia sekadar state of nak guna perkataan tu je. Dia bukanlah maksudkan Brahman itu sebenarnya Tuhan, tak. Okey, dia hanya mengatakan bahawa Atman dari manusia ni hakikatnya daripada Brahman. Hakikat daripada mula titik permulaan tadi. Yang terdiri dari atau dikenali dengan kecerdasan fikiran yang hidup, penglihatan, pengedaran bumi, air, udara, angkasa dan sebagainya yang ada dalam dunia ni lah. Yang ada dunia ini adalah merupakan daripada pancaran Brahman yang dikenali sebagai Atman. Dan kedualah kitab Chandogya Upanishad. Okey, dia kata yang itulah adalah sari yang halus, sari pati yang subtle, yang tak nampak. Okey, dari akar yang semuanya, yang akarnya semuanya, seluruh alam semesta ini menjadikan sebagainya Atman. Hakikat daripada Brahman tadi, dia menzahirkan dalam bentuk yang tak nampak tu. Subtle, roh tak nampak. Jadi dia katakan bahawa semua ini adalah dikenali sebagai Atman. Okey, dalam buku Chandogya Upanishad, buku ke-6, him ke-8, ayat ke-7. Okey, dan banyaklah sahabat-sahabat boleh nampak beberapa lagi teks-teks berkaitan dengan konsep Atman dan Brahman tadi. Semua itu adalah kesatuan yang sama. Okey, mengatakan diri manusia roh tu adalah sebahagian daripada Brahman, Tuhan. Ini mengatakan dalil, nak tunjuk bahawa dalil yang mengatakan akidah Tuhan dalam diri ni, duduk sini. Tak puas hati, rujuk dalam Upanishad lah. Dan malah perkataan yoga juga wujud dalam Upanishad. Yoga tu memang form agama. Jangan duk kata tu adalah amalan kesihatan semua. Itu adalah ritual yang dah ada pada zaman buku Upanishad. Upanishad antara buku yang paling lama lah, sezaman dengan zaman Veda. Okey. Dan dia telah bercerita dah tentang yoga. Okey, itu akidah yang teras yang menjadi kiblat bagi golongan ilmu kebatinan ataupun ilmu New Age. Dan kedua adalah fahaman falsafah seperti Neoplatonism. Okey, Neoplatonism yang mana kalau sahabat tengok macam mana dia nak memahami bahawa daripada Tuhan yang satu tadi nak menzahirkan diri kepada kewujudan alam ini, dia ada tingkatan dia. Daripada Tuhan yang tak tahu apa, kita tak menampak itu, dia keluar dalam bentuk, dia panggil emanasi. Dia melimpahkan diri dia kepada form yang bawah ni dikenali sebagai mind, minda, juga dunia roh. Dalam barulah dunia kita ni. Dia ada martabak-martabak dia. Itulah dikenali sebagai
form of Neoplatonism. Juga merupakan akar bagi dalam konsep dalam akidah bagi New Age Movement. Baik. Dan juga dalam muka surat 1-2 ini adalah akidah Hermeticism. Baik, apa dia ni Hermeticism? Hermeticism ni senang ni, akar dia dukun lah. Ataupun akar dia lebih kepada ilmu tilik nasib, kahin. Okey, kahin. Dan juga kalau kita tengok istilah lain yang boleh disinoнимkan Hermeticism ini adalah nujum. Sebab Hermeticism ni dia percaya bahawa apa yang berlaku dekat dunia ni dia perlu tengok ke atas. Tengok langit, dia beritahu apa yang akan berlaku dekat dunia. Sebab dia kata apa yang berlaku kat dunia ni adalah pantulan sama yang apa yang berlaku kat langit. Sebab kita ni adalah wadah satu. Nak tahu apa yang berlaku dekat dunia ni, tengok langit. Yang tu dia menujum tu, tengok apa. Hermeticism ni akar kepada nujum. Kalau nak tengok pada ilmu nujum, dia adalah sihir, form of sihir ya, Hermeticism ni. Kalau nak tengok simbol dia, ada simbol yang ular melingkar pada tiang. Yang ni, yang tengah-tengah ni buku ni. Tu bukan gambar salib, ramai orang kata ni, apa salah tak gambar salib dekat depan buku. Ni adalah simbol Hermeticism. Okey. Akidah menilik bintang ni. Dan pada muka surat 1-3 ni, dapat nampak macam mana ilustrasi bagi nak menterjemahkan fahaman Hermeticism ni dan menggambarkan seseorang tu dia keluar daripada dunia tu melihat apa yang ada dekat langit untuk meramal apa yang berlaku di dunia. Okey. Ini adalah bagi akidah kumpulan-kumpulan nujum. Selain itu, sebab tu kalau tengok dalam New Age Movement, mereka sangat sinonim dengan tilik nasib ni. Tentang nujum, astrologi ni memang makanan dia. Tu memang akidah dia duduk percaya tu. Kalau tengok, kalau ilmu tilik nasib ni, sahabat-sahabat boleh bilang macam mana ilmu tilik nasib? Tilik nasib dengan tapak tangan, tilik nasib dengan nombor, tilik nasib dengan bintang, tilik nasib dengan apa? Lukisan, tulisan dan sebagainya. Semua itu adalah bentuk-bentuk tilik nasib yang telah disinonimkan. Kalau sahabat-sahabat tengok tu, akidah ni dan pada tilik nasib ni dah lama orang amal. Pergi ke Thailand, kan? Pergi ke negara-negara mana? Ada tak orang melakukan jual tangkal mangkal ni? Apa tujuan jual tangkal? Lepas dia tilik nasib tu dia jual tangkal. Dia tak tilik nasib dia saja. Nak bisnes ni, kan? Kalau besi kita ni jenis jampi air, kan? Tapi jenis dia ni adalah dia baca kita punya ramalan masa depan kita macam mana. Dia kata ni kena bala ni. Boleh kena sial ni, boleh kena sui ni. Nak elak sui ni ada cara dia. Ni ambil ni. Dia bagi tangkal jenis kayu ke apa, dia ambil ni, ambil RM200. Senang je kan. Itu cara dia. Tangkal makan ni ada bisnes bagi gerakan kebatinan ni. Dan mereka menggunakan tangkal tu adalah untuk mengelak daripada nasib-nasib buruk. Okey. Itulah antara benda-benda yang kita nampak sinonim dalam akidah gerakan New Age ini. Tangkal biasa. Kalau setengah yang cuba nak orang kata nak menampakkan seolah-olah tak ada kaitan dengan tangkal, dia guna cara lain pula. Ini dia berlaku pada seorang figure besar, cuma saya tak sebut nama lah. Kalau dia dapat lah. Okey. Dah ada bunyi tu nama tu. Dia ada buat satu sebab dalam akidah law of attraction yang jenis kalau kita fikir apa, kita akan dapat apa yang kita fikirkan. Biasa dengar kan? Law of attraction, law of affirmation. Kita sebut, aku nak kaya, aku akan dapat ni. Aku apa lagi? Aku berjaya. Aku nak Ferrari. Aku dapat Ferrari. Dia, itu adalah law of affirmation. Dia affirm. Dia bukan sahaja fikir, tapi dia sebut. Jadi salah satu cara nak kuatkan benda ni, kadang-kadang dia tulis dekat kain. Okey, dia cetak satu tudung ke. Okey. I'm beautiful. I'm joy. I'm happy. Perkataan-perkataan positif. Yang bila orang pakai tu, akan dapat tenaga positif tu. Hasil daripada affirmation yang diletakkan pada kain tu. Itu sebenarnya bentuk daripada bentuk boleh kepada tangkal. Sehingga sampai satu tahap, bekas daripada pengikut ni, dia sangat terkenal lah di Malaysia ni. Kalau sebut nama memang orang kenal. Dan salah seorang pengikut dia ni, pernah satu kali dia terlupa bawa kain tu. Dia sebab shawl pakai kat kepala apa semua, kadang-kadang dia pakai kat badan. Dia terlupa bawa benda tu, dia rasa macam hilang something. Dia rasa macam, hari ni sebab ni, hari ni rasa macam lemah,
tak bermaya, tak rasa semangat sebagainya sebab tertinggal kain tu. Tengok macam mana bentuk dia boleh pergi kepada tangkal mangkal ni. Benda-benda macam ni. Hakikat aku tengok selapis, apa masalahnya? I'm full, I happy, apa semua ni. Tak ada masalah pun kan, kalau tengok selapisnya. Tetapi kesan dia, hasil daripada akidah ni, dia boleh bawa kepada, dia percaya kepada benda tu, boleh memberi tenaga positif, memberi manfaat dan juga mudarat kepada dia. Kesan dia. Ini kalau tak halang pada awal, boleh tengoklah kesan macam mana. Kan? Tapi kalau sebut nama ni, confirm kena saman. Sebab tak ada fatwa lagi tentang anda jangan macam ni, ini masalah dia. Kalau kita sebut nama semua, confirm masuk mahkamah ni. Okey? Bukan tak berani, berani. Mungkin Batu Salam boleh tawar lawyer kan nanti. Kita fight boleh insya-Allah. Okey. Nujum apa semua. Itu saya tak dapat komen lah tentang apa yang berlaku yang telah diramalkan oleh P. Ramlee tu. Cuma antara benda-benda yang saya nampak lah yang masih dikekalkan elemen-elemen begini ya, tentang nujum. P. Ramlee dia banyak tentang nujum ni. Nujum Pak Belalang kan, nujum apa Pak Belalang kan. Tentang dan ending pada cerita tu tak cerita tentang apa kesan buruk akibat daripada nujum dia. Malah dia mengiyakan P. Ramlee dapat melakukan nujum, menilik dalam air dalam bekas tu. Itu satu. Kerana dalam nujum ni dalam hadis Nabi sebut kan, man iktabasa ilman minan nujum iktabasa, siapa yang mempelajari ilmu nujum maka dia telah mempelajari minat tabasa ilmi minaz sihir, dan dia telah mempelajari bahagian daripada cabang-cabang ilmu sihir. Zada mazada, dan dia akan boleh kesesatan dia bertambah dari masa ke semasa. Hasil daripada ilmu nujum. Kalau ikut daripada riwayat Abu Daud ni jelas mengatakan nujum itu adalah daripada ilmu sihir. Tetapi orang kita ni macam nampak macam seolah benda tu hiburan kan. Sedangkan nujum tu jelas tilikkan dan juga merupakan sihir. Apa lagi? Nujum Pak Belalang, lagi nujum Barang Kerapu ke Pundek Manscaper. Kan, yang mana ada scene dengan raja tu, kan? Yang mana salah satu ada Perdana Menteri dan juga ada ahli nujum. Ahli nujum kepada raja tu. Sebenarnya realiti tu memang ada wujud. Kalau tengok Ratu Elizabeth juga ada nujum dia. Kalau dalam mana-mana hikayat kerajaan raja daripada Rusia dulu pun macam Rasputin pun merupakan ahli nujum kepada keluarga dia raja. Kebanyakan memang dulu-dulu memang raja memang ada ahli nujum ni. Sebab mereka tak ada wahyu. Kadang-kadang ada wahyu tapi nak juga pada benda-benda macam ni. Nak kepada ahli tukang sihir ni. Dan antara yang terkenal bomoh di Malaysia tu, yang buat macam-macam pelik-pelik tu, dia tu antara ahli bomoh kepada seorang pemimpin politik yang terkenal di Malaysia ni. Yang tu kes MH yang hilang tu, tiba-tiba boleh masuk dia ke dalam airport tu, senang-senang masuk. Adalah banyak kes sebelum ni, dan dia pun tercerita banyak benda apa yang berlaku pada dia ni ketika tahun 2018 tak silap saya, ketika dia bertaubat tu. Dia dah cerita apa A to Z. Kita tahu apa siapa belakang dia sebagainya. Tapi nak ceritanya bagi kadang-kadang orang pemimpin ni dia kadang nak kepada benda-benda macam ni. Contoh kalau dah cerita ni, saya dah bawa ada buku ni tentang ahli nujum Ratu Elizabeth. Dia mengamalkan tentang tilik nasib dan juga dia penggemar kepada falsafah hermeticism tadi, nujum tu. Kalau pada muka surat 296, John Dee. Saya buat video tentang dia ni, John Dee ni. Dia adalah dukun ataupun nujum kepada Ratu Elizabeth, dan dia ni yang orang kata figure lah, kepala kepada kewujudan Empire Britain tu, yang menyusun bagaimana untuk British tu boleh menguasai Empire Britain yang ada sekarang ni, yang sebelum ni hingga berjajah ke negara-negara tanah Melayu sebagainya. Antaranya ni kerja dia.
Dia yang mengatur Queen Elizabeth pertama tu untuk buat begini hasil tilikan dia. Dan last kali dia ni kena kelentong dekat setan yang dia minta tolong tu. Macam mana dia kena kelentong? Sebab dia minat tentang sihir ni, dia obses. Dia macam ketagih sungguh dengan sihir ni. Sehingga pada satu hari dia berjumpa dengan kawan dia. Biasa orang sihir ni dia ada pembantu dia. Okey. Dan pembantu dia nama Edward Kelly. Dan Edward Kelly ni bersama-sama dengan dia dihadiri oleh so-called sebagai malaikat lah. Dia sebut sebagai malaikat, hakikat tu jin. Datang dekat dia kata nak mengajarkan satu ilmu yang pernah diajarkan kepada Nabi Adam, pernah diajarkan kepada Nabi-Nabi Enoch dalam Bible. Dan dia kata ini dah ilmu Enochian language, bahasa Enochian yang dia disebut kepada John Dee ni. Jadi kawan ni punya ilmu baru ni, ilmu yang ada pada Nabi Adam dulu. Jadi dia nak tahu, dia nak belajar. Last sekali, cara mereka nak belajar adalah dia kena letak Edward Kelly tu menurun. Masuknya jin dalam badan Edward Kelly, lalu Edward Kelly ni akan bertutur, bercakap dengan dia dalam keadaan separuh sedar. Sampailah satu tahap, dia bagi ilmu dia tu, kadang-kadang ilmu merapu je. Lepas tu dia akan hilang, tak dapat dipanggil lagi, tak dapat jejak si jin ni. Seru-seru tak datang. Ni cerita ni rekod, boleh baca dalam John Dee punya biografi ni. Bila seru tak datang, dia lagi gelisah. Macam mana ni nak completekan Enochian language ni? Tak dapat siapkan Enochian language tu. Kalau sahabat tengok dalam muka surat yang saya letak salah satu piring. Ni piring John Dee ni. Ini adalah Enochian language yang diberi oleh jin tu. Yang setan yang jumpa dengan John Dee. Tapi ilmu ni tak sempat habis. Sebab dia kata ada kunci terakhir yang dia kena siapkan. Kalau tak dapat kunci tu tak settle. Dan dapat kunci terakhir itulah jin tu tak datang dekat dia. Last kali Edward Kelly dia kata dapat message daripada jin ni supaya dia kata kita kena swap bini. Dia tukar bini hang bagi kat aku, bini aku dia bagi kat hang. Dia minta kat John Dee. John Dee seorang Kristian. Amanah tu menyanggahi Kristian lah. Tapi dia duk fikir oleh kerana suka tu malaikat kan. Dia fikir, mungkin dia nak test kita macam Nabi Ibrahim disuruh untuk sembelih anak juga dia rasa. Dia bagi takwil macam tu. Dia rasa macam malaikat tu bawa arahan dosa tu adalah seperti mana Allah nak uji Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya. Make sense lah. Macam sebab dia percaya itu malaikat. Last kali tukar bini, swap bini, berlakulah dipanggil sex magic. Okey, berlakulah perzinaan antara tu. Dan sampai ke sudah jin tu tak datang-datang. Dan daripada faktor itu menyebabkan dia bergaduh antara John Dee ni dengan kawan dia Edward Kelly. Nak tengok macam mana kena orang Kelantan kena bodoh, maksudnya kena tipu hidup-hidup. Ini kita dah tahu apa peranan syaitan dia ciptakan dan apa tujuan dan ada apa ikrar dia terhadap Bani Adam ni. Okey? Baik. Okey, seterusnya kita pergi pada akidah ni. Akidah bagi orang New Age ni adalah pluralism agama. Okey? Kalau buat tema tentang pluralism agama, yang antara penyokong tegar kepada idea-idea ni adalah daripada gerakan-gerakan kebatinan ni. Gerakan kebatinan ni kadang-kadang mereka akan guna atas platform Islam dan sebagainya. Kalau di Singapura saya boleh sebut beberapa badan yang mana atas guna platform Islam, dia buat program interfaith dialog, nampak macam harmoni, tetapi dia nak bawa pada fahaman ni, wahdatul adyan, pluralism agama sebagainya. Sebab nampak gerakan itu telah masuk ke Selangor, dia dah ada branch dekat Selangor. Yang mana gerakan itu diasaskan oleh anak murid Ahmad Reza Khan Berelui. Daripada fahaman Berelui tu, anak murid kanan dia datang ke Singapura bertapak membuat satu gerakan. Sahabat-sahabat boleh Google tengok siapa dia ni. Okey, dan dia telah membinakan gerakan dakwah Islam di Singapura, dan daripada gerakan ini telah masuk bertapak di Malaysia dan dinaik presidenkan oleh orang yang terkenal juga di Malaysia. Mula nak masuk, ini dia akan promote pluralism agama atas nama Islam. Kalau atas fahaman Hindu umpamanya, yang pernah saya dedah kumpulan dia panggil Pure Life Society. Dekat jalan alamat dia Kuala Lumpur, cuma dia jalan ke Puchong. Okey, Pure Life Society yang mana dia buat temple semua agama boleh meditasi, boleh solat apa semua dalam tu. Dan dia selalu orang kata founder lah, pengasas kepada fahaman interfaith, program interfaith di Malaysia. Dari interfaith di Malaysia ni,
maaf lah, mungkin ada rakan-rakan dakwah yang tak puas hati, tak suka cara saya terang. Interfaith di Malaysia ni adalah dipelopori oleh gerakan Pure Life Society. Pure Life Society lah, akidah dia adalah Advaita Vedanta. Dia tak sembah patung. Dalam temple dia tidak ada patung. Sebab Tuhan dalam diri. Jadi bila Pure Life Society ni, yang sekarang ni diketuai oleh Datin Paduka Manggalam. Okey, Datin Paduka Sri Manggalam. Jadi dia dah tua lah. Okey, atas tak apalah, orang tua kita hormat lah. Cuma nak buat program, buat hang punya kumpulan, duduk tarik dengan budak-budak pelajar-pelajar universiti, buat apa? Jadi panggil orang Islam apa semua buat program dalam temple dia, temple Universal Spirit. Semua spirit, roh-roh mana daripada benua mana, agama mana boleh bertapak dalam temple mereka ni. Dan saya tak rasa lah keterlaluan kalau saya mengatakan ini adalah missionary Hindu di Malaysia. Dalam bentuk, sebab mereka ni akidah dia. Dan bila dia bawa program ni, pada sebelum merdeka lagi, dulu mereka dikenali sebagai MIRO, dan dia tukar nama kepada Pure Life Society. Dan dia ni, kumpulan ni, dia pelopor kepada gerakan interfaith. Interfaith dialog, biasa tengok yang satu pentas, semua agama tak pentas, apa semua kan. Kan Malaysia punya cara ni macam cakap pasal harmoni, apa semua. Padahal kita masalah banyak tentang agama-agama yang sedia ada. Hal yang perlu disettlekan, kan? Banyak konflik-konflik yang perlu kita settlekan. Contoh bila berlaku isu sensitivity terhadap lembu umpamanya. Bila ada kritikan terhadap bila ketika perayaan Aidil-Adha. Benda ni antara perlu diselesaikan dalam program interfaith. Kita kena firm. Itu adalah kepercayaan kita. Yang hang punya kepercayaan, Tuhan pandai dan dia diam. Kenapa nak ada orang kumpulan mereka nak kritik kita punya kepercayaan sebagainya? Kita tak pernah soal dia punya amalan dan kepercayaan dia. Tapi bila kita nak sembelih lembu apa semua kecoh, bising dan sebagainya. Walaupun saya tahu, saya boleh pergi hurai kepada apakah ideologi gerakan ekstremis Hindu yang datang ke Malaysia. Tetapi mereka ni telah bebas, diberi ruang untuk membuat demo. Itu apa? Demo depan JAKIM. Kepala-kepala yang buat demo tu, saya boleh tunjuk siapa yang ada influence daripada gerakan Hindutva daripada India. Ni kita akan pergi ready untuk pendedahan mana kepala-kepala yang selain pada missionary Hindu yang bawa ajaran ekstremis Hindu daripada India yang bertapak di Malaysia ni. Sampai satu tahap nanti kita akan dedah. Okey? Zionis Hindu. Kalau Zionis di Israel ni, Zionis Hindu. Pattern sama. Pattern sama. Ini antara mereka sedang berkembang buat di Malaysia. Dan Pure Life Society itu antara yang disokong oleh kerajaan India, Narendra Modi. Okey? Maksudnya dia dapat endorsement daripada kerajaan India. Yang sekarang ni adalah Parti Bharatiya Janata Party tu, BJP. Yang berfahaman Hindutva yang dipimpin oleh RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sang. Boleh ingat nama ni. Ini antara benda isu semasa yang kita kena faham. Kalau saya tengok pattern apa yang berlaku di India ni, anytime akan berlaku pembunuhan beramai-ramai kepada umat Islam di India. Pattern sekarang ni, ke arah mana dia akan berlaku? Akan berlaku genocide anytime dekat India. Sebab anti mereka adalah pada agama, bukan pada warna kulit. Dr. Zakir Naik yang dihalau daripada India tu, sebab dia tu bukan India, dia India. Tapi sebab apa? Sebab dia Muslim. Ini antara benda sedang berlaku dekat India. Dan benda ni kita perlu bawa kesedaran tentang ancaman kumpulan-kumpulan mereka dah aktif di Malaysia ni. Yang duduk demo apa semua, sepetik nama ustaz-ustaz kita sebagainya. Mereka ni adalah daripada tokoh-tokoh yang memperjuangkan ideologi daripada India datang ke Malaysia. Cuma kalau buat pendedahan tu, kita kena ready mahkamah lah. Sebab mereka ni dia didanai oleh badan-badan besar daripada India. Kita ada bukti semua. Dia puja simbol-simbol dia mereka. Kalau kita di sini, kalau puja gambar Abu Bakar Al-Baghdadi contoh kan, ataupun daripada ISIS punya leader, macam mana agak-agak? Habis kan? Tak tinggal sisa. Tapi mereka ni tak bawa masuk ke sekolah-sekolah Tamil, duk puja simbol bendera, gambar-gambar pemimpin RSS dan juga dibiarkan. Bukti ada. Alang-alang saya rasa. Sebab itu atau benda yang saya akan dedahkan insya-Allah. Okey, harap nanti kalau tu Baitul Salam jengok-jengok lah. Kalau sama dia. Okey, gerakan Ayah-Pen berkaitan dengan New Age. Okey, cantik. Baik, Ayah-Pen ni, cara Ayah-Pen, saya minat Ayah-Pen ni.
Sebab dia atau subjek masa saya belajar dekat KIAS dulu, Kolej Islam di Kelantan, saya kaji tentang ayah pin. Dan saya kenal saudara mara dia dekat Bacuk, Kelantan. Orang Kelantan juga kan. Ramai yang si Hak tu orang Kelantan. Si apa dia yang tulis buku pasal Tok Nali tu. Bukan. Syari. Tak tahulah kenapa So dia kena orang Kelantan juga kena fight balik benda ni. Jadi bila ayah pen ni dia sebelum ini ada kesan gerakan bahaya ajaran kebatinan ni, dia boleh menjadi ekstrim, melampau dia tahap dia akan bawa satu agama baru. Seperti mana kalau sebab saya tulis buku ni, 60 agama baru ni majoriti adalah daripada agama kebatinan tu, dia ada buat agama baru. Sehingga 60 dah tertapak di Malaysia. Didedahkan dalam buku ni. Semua figure tersebut sama gerakan pertubuhan NGO tersebut. Kalau ini nak saman, sebab kita cerita apa yang dia buat, kita tak tuduh apa-apa pun. Kan? Nak tuduh tu dia stage lain. Ni hanya cerita apa yang dia buat, tu je. Yang ni perlu tahu. Jadi ayah pen ni, kesan dia, wujud je sebelum jadi ayah pen ni, dia ada hasil daripada ajaran daripada menantu dia. Kenapa menantu dia? Hasan anak rimau. Oh bunyi bukan main ke? Hasan anak rimau. Sebenarnya dia adalah Hasan menjual anak pokok limau. Anak pokok limau, dia jual anak pokok limau, itu sebenarnya nama dia. Tetapi oleh kerana bila orang angkat dia ni guru silat. Dia mengguru silat, dia mengamalkan ilmu-ilmu kebatinan ni. Tak habis petapa ke gua mana tak pergi, semua dia pergi. Dan dia memperkenalkan satu amalan ratik dalam gelap. Dia tutup lampu apa semua, dia meratik. Itulah apa yang ayah pen buat. Jadi ayah pen ni macam mana boleh jadi menantu kepada si Hasan anak rimau ni adalah bila Hasan ni dia masa tu terkenal dekat Kelantan. Malah fatwa-fatwa banyak dikeluarkan seluruh negeri ketika kes Hasan anak rimau ni. Sebab dia ilmu kebatinan. Dia bawa melalui silat ni. Dan ayah pen dia menikahkan anak perempuan dia nama Moksu. Moksu tu panggilan kepada anak ayah pen, menikah dengan Hasan anak rimau ni, maka dia jadi menantu kepada Hasan anak rimau ni. Dan bila meninggalnya Hasan anak rimau, gerakan ajaran Hasan anak rimau ni berpecah kepada 3. Pertama, anak sulung Hasan anak rimau dekat Kelantan, Moksu yang anak kepada ayah pen sendiri juga bawa gerakan dia, dan ayah pen Arifin ni sendiri yang pergi. Jadi dia melampau lah. Kalau Moksu ni hanya lebih kurang tak solat, ajaran kebatinan, tak kenal diri jangan solat lagi, macam tu. Itu yang Moksu bawa, itu saya dapat dia punya pengikut dia sebut. Dan kepada ayah pen ni, kesan dia daripada dia belajar ilmu kebatinan dengan Hasan anak rimau ni, dia faham bahawa sebab tu ayah pen bila dia pergi Bali, dia sebut apa? Agama Hindu ni saya yang cipta ni. Sebab apa? Dia kata dulu saya orang tua lama. Dulu badan saya bongkok. Akidah reinkarnasi, avatar. Yang mana dia lahir pada zaman dulu dalam bentuk lain yang menciptakan agama Hindu. Dan dia bercipta agama Buddha, dia lahir mencipta agama Kristian. Lepas tu dia lahir dalam ni, dia hidup sebagai ayah pen. Dia habis dia pergi agama ni, dia kata dia cipta agama tu. Habis semua dia tapau. Akidah tu akidah mana? Akidah kebatinan. Mana dia belajar benda ni? Kalau bukan daripada sini. Inilah kesan ayah pen punya ajaran tu hasil daripada kesan kesesatan yang telah dilalui beberapa tahap. Sebab tu bila datang gerakan kebatinan ni, kita jangan bagi biar dia berkembang. Mula-mula dia datang satu level. Contoh, saya ambil kes. Ni sebut ni. Sebab tak ada fatwa sebenarnya kalau fatwa saya sebut. Okey, kes yang viral tentang seorang yang mengatakan Tuhan itu makhluk halus. Okey. Sebelum keluar kenyataan dia ni, yang mengatakan Tuhan makhluk halus, dia baca apa? Dia duduk baca ni. Semua saya baca, saya tahu. Dia rujuk tentang Law of Attraction, buku-buku The Secret dan sebagainya. Akidah ni yang dia duduk baca. Dia kata semua ini adalah makhluk halus, subtle, tak nampak. Dan semua ini adalah kita berinteraksi dengan minda kita, dengan Tuhan pun kita berinteraksi. Sebab Tuhan itu juga makhluk halus. Seperti mana atom, seperti mana electricity dan sebagainya, semua ini adalah makhluk halus. Semua ini adalah wahdah. Kita kena berinteraksi satu sama lain. Dan macam mana you nak melariskan perniagaan you kena ada hubungan antara minda you dengan Tuhan. Tuhan tu juga makhluk halus. Seperti you ada hubungan dengan kawan you, ada juga dengan antara makhluk halus, roh dalam diri. Itu akidah dia. Akidah ni daripada mana? Ni. Sebelum keluar daripada nyataan dia mengatakan Tuhan tu makhluk halus, memang dia belajar daripada pelbagai sebut institusi, tuan-tuan kenal lah. Daripada
pernah belajar daripada ESQ. Mungkin daripada ESQ tu taklah pergi kepada ekstrim nak kata perkataan tu. Dan ESQ tak akan bertanggungjawab lah untuk kenyataan dia. Sebab dia tak ajar mungkin ayat tu. Tetapi kesan pengaruh dia yang mempelajari ilmu-ilmu New Age ini menyebabkan dia boleh keluar kenyataan mengatakan Tuhan tu makhluk halus. Anda dah nampak kesan dia? Kalau biar lagi, dia akan lebih lagi. Sama juga macam gerakan batiniah dalam gerakan orang Muslim ni. Biar lagi dah sampai tahap mengaku Imam Mahdi apa semua. Ni dalam video ni, dalam full saya ni, ada beberapa gerakan yang jenis dakwa diri sebagai Imam Mahdi yang masuk jin dalam diri kawan dia, dan dia kata kawan dia ni melantik bahawa dia ni adalah Imam Mahdi. Ada dalam dia, tak didedah lagi. Belum difatwakan lagi. Gerakan-gerakan ajaran kebatinan, batiniah ni yang masuk macam-macam lagi. Kita bukan nak dia yang lama-lama ni, yang sekarang yang baru ni. Kalau biarkan perangai yang berjenis macam ayah pen ni, tak mustahil akan muncul lagi. Betul sama juga Tuan Harun. Harun ni, okey, dia adalah pengamal New Age tegar. Dan dia juga buat bisnes. Dan dia juga mengajar tentang konsep cinta tanpa batas ni, tanpa sepadan. Dan benda ni lah apa yang akidah New Age bawa, apa yang Tuan Harun tu bawa. Kenapa dia kenal sebagai Tuhan Harun? Sebab dia capai makam lah. Dia itu bagi Tuhan. Sampai satu tahap, kes pembunuhan kepada pegawai tinggi bagi Jabatan Agama Islam Pahang. Yang akan pergi bertahap tu. Dan bila dibicarakan mahkamah, mengatakan bahawa mastermind kepada pembunuhan itu adalah Harun itu sendiri. Bahaya. Dia bukan sahaja ekstrim melampau gulu dalam isu agama, malah melampau dari sudut keselamatan juga mereka boleh mengancam. Dan kesnya, kalau sahabat-sahabat tengok, contoh dalam buku ni, bahagian-bahagian akhir saya terangkan, kesan dibiarkan gerakan agama baru berkembang di Malaysia ni semua kes Malaysia ni. Nampak muka kena tetak. Bergaduh sama-sama aliran sesat mereka ni, bergaduh di Malaysia, bertetak dia dekat sini. Isu keharmonian. Kes, termasuk bagaimana kes Tuhan Harun dan sebagainya. Kalau di luar negara, kes-kes gerakan agama baru dibiarkan, tengok bagaimana mereka boleh buat huru-hara dalam negara. Kes kematian dekat Jepun tu, bunuh melalui gas sarin dan sebagainya. Ni. Ini adalah kesan ketaksuban yang dibina di atas satu-satu figure. Dan gerakan New Age ini sangat senang dia untuk twist kepada agama. Sebab dia dah ajar dah spiritual ni. Jumpa dengan dewa tu, jumpa dengan wali tu. Satu benda dia boleh dakwa apa dia? Diri dia sebagai rasul. Dia jadi agama. Dia boleh strukturkan dalam ajaran dia tu, dah ada dah amalan ritual. Dalam New Age apa semua tu, dia twist hanya dia mengaku dia sebagai rasul, cukup jadi agama. Yang tak jadi agama sebab dia tak dakwa lagi. Tapi untuk dakwa senang, sangat mudah. Dia boleh pergi ke arah ekstrim begitu. Dan kesannya seperti wujud ayah pen tu adalah form of kebatinan, ilmu batiniah yang pernah dia pelajari tu. Okey? Baik. Kita laju sikit dah. Kita dah 5 suku ni. Seterusnya kita pergi kepada konsep roh dan tenaga yang biasa digunakan dalam New Age. Aura, cakra, biasa dengar kan? Bukan sahaja cerita Naruto tu. Ni adalah konsep yang memang dibawa. Sebab macam ni, dalam dunia Islam ni, hero dalam dunia Islam, kita nak angkat siapa? Para Nabi, para Rasul kan? Dan juga para sahabat. Dan kisah-kisah hero dalam Islam ni, dia adalah orang kata bersifat reality. Kecuali dengan seperti mukjizat para Nabi dan Rasul. Tapi kalau ikut sahabat-sahabat, para sahabat semua, mereka ni yang ada karamah itu tak banyak. Kan? Tetapi kalau superhero dalam agama selain daripada Islam, agama tauhid ni, selain dalam agama ni, superhero macam mana? Ada kuasa, boleh terbang, yang tu boleh wujud cerita Marvel. Sebab dia boleh bawa nak cerita, nak relevankan bagaimana seorang tu jadi superhero, ada kuasa, dia nak kena ada konsep kuasa dalaman tu. Yang ni boleh masuk. Jadi dia akan promotekan fahaman-fahaman ini dalam filem-filem nak cerita pada superhero. Dragon Ball umpamanya. Tenaga dalaman kan. Nak kuat macam mana kena meditasi, hidup tapa, atap sila sebagainya. Itu adalah ni amalan-amalan daripada ilmu kebatinan. Jadi mereka gunakan ilmu-ilmu kebatinan ni untuk nak tunjuk bahawa manusia ni boleh sampai tahap yang super power. Itu bentuk yang mereka selalu sinonimkan. Okey? Baik.
Lalu apa ada daripada roh dan tenaga ni? Dalam Islam kita ada konsep tenaga ni, baik kudrat lah. Kudrat tu tenaga. Tapi dalam Hindu, okey, mereka memiliki detail tentang isu tenaga ni. Saya terangkan kenapa dalam isu aura ni masalah. Masalah dia pada mana? Okey. Kalau tengok pada fahaman Hindu, ni kita terang syarah tentang ajaran Hindu. Bila Atman ni daripada mana? Brahman kan? Daripada Brahman, daripada Tuhan tadi. Okey, Brahman. Atman ni bila dia asal pada Brahman, dia ada satu engine. Okey, boleh faham lah. Engine tu untuk dia boleh menghidupkan seseorang tu sehingga orang tu boleh berjalan, boleh bangun, boleh berlari sebagainya. Baik, dari Atman ni dia melahirkan dua konsep tenaga, dia panggil Cetana. Okey, Cetana yang dipilih sebagai tenaga, dan Cetana ni ada dua tenaga dalam agama Hindu yang dimasukkan. Dia ada tenaga batin dengan tenaga zahir. Ni nak masuk tenaga batin, orang Melayu duk cerita tenaga batin ni. Jadi Cetana aktif dengan Cetana pasif. Ada dua, tenaga yang aktif, tenaga pasif. Tenaga aktif dikenali sebagai prana. Prana ni adalah tenaga kudrat ni, yang jenis kita boleh berlari, yang zahir. Dan satu lagi adalah kundalini. Okey, ini adalah tenaga pasif yang berada di sepanjang tulang belikat. Hai Kersani, kan, mengalirlah di kau menjadi raksa, mengalir di belikat punggungku, kan disebut. Itu yang dimaksud pada kundalini. Kalau fikir logik, Kersani, besi. Kersani itu besi lah. Besi daripada Khorasan. Yang paling terkenal sebagai besi yang kuat. Kalau fikir logik, apa kaitan besi nak mengalir tulang belikat? Nak mengalir macam mana? Kalau orang nak takwil lah, nak bahas balik. Sebab ramai yang marah bila saya buat video tentang kundalini Kersani ni. Mengalir tu. Sebab kalau ikut dalam fahaman ini, kundalini memang tenaga batin itu mengalir di sepanjang tulang belikat. Dan itu memang sinonim dengan Kersani dalam alam Melayu. Orang Melayu dulu, dia panggil istilah kundalini, tak panggil kundalini, sebaik-baik Kersani. Ini permainan bahasa ni biasa. Tukar-tukar istilah ni biasa bagi amalan kebatinan. Jangan terperangkap dengan istilah-istilah tu. Kadang-kadang bunyi bombastik, istilah apa pula? Padahal dia sama, tengok, lah benda ni je. Kan? Kundalini adalah tenaga batin, yang mana dia ada 7 cakra. Tahu 7 cakra kan? Daripada bawah sehinggalah ke ubun. Dia kena buka satu, sehinggalah sampai ke mata ketiga, dan sampailah ke ubun, dan ubun tu barulah dia akan sampai enlightenment, dia akan bergabung dengan Brahman. Adalah mencapai hakikat kesedaran diri. Hakikat diri dia tu siapa dan sebagainya, sebab dia dah buka lah. Yang cakra ke atas ni. Ini tenaga dalaman, dan prana ni adalah tenaga biasa. Baik, dalam konsep tenaga roh dan sebagainya, inilah yang telah diistilahkan sebagai aura. Yang ada 7 color sebagainya. 7 color pada ni, 7 cakra. Dan siapa yang tukar nama istilah Atman atau apa cakra ni kepada aura? Salah seorang figure dalam Theosophical Society. Yang tadi, badan daripada barat yang cuba nak menukar-nukar istilah, merelevankan, menyantaikan amalan-amalan kebatinan kepada dunia barat. Antaranya nama Webster Leadbeater. Dia ni adalah antara figure besar. Dia orang Kristian, tetapi dia join dalam Theosophical Society untuk menerangkan tentang konsep cakra ni dengan istilah baru, yakni aura. Aura sebelum ni orang tak guna. Orang kebatinan hanya guna cakra aja. Lalu ditukarkan istilah baru kepada aura. Lalu ia pula dipromosikan dengan seolah-olah benda tu tidak ada kaitan sangat dengan cakra dalam Hindu. Padahal teras di sini. Ni Webster Leadbeater di antara yang menukarkan istilah daripada cakra kepada aura. Pattern sama. Nampak tak macam mana trend dia menukar istilah sebagainya, lepas tu dia mempromosikan benda-benda baru. Dan kalau kita tengok orang duk main aura-aura ni, macam mana dia nak proof, nak tunjuk orang ni ada aura? Scientific ke aura ni? Tak scientific. Dia sebagai pseudoscience.
sains palsu. Kita kena ingat, orang bukan hanya menipu soal hadis je. Dia bukan hanya ada pseudo hadis je. Hadis-hadis maudhu' semua, bukan tu je. Dalam sains pun ada tukang yang menipu tentang sains. Dalam psikologi pun ada tukang yang menunggang istilah-istilah psikologi. Terutama yang selalu menunggang istilah sains dan juga psikologi adalah daripada kumpulan kebatinan. Kalau geng-geng yang sebelah kita depan ni adalah kumpulan yang pseudo sains, pseudo hadis. Yang mereka hadis palsu. Yang ni adalah mereka yang menunggang istilah sains dan juga psikologi. Okey. Hakikatnya tidak ada penerangan yang saintifik tentang aura. Tapi yang ni duk guna jual garam aura. Awal ni bila cek, kamu ni ada aura masalah sikit ni, tembus kat sini ni. Ni beli garam saya ni, beli untuk rawat aura sebagainya. Padahal tak ada pun konsep tu. Kita yang di placebokan dengan benda tu. Tengok orang bila amal dia kata, segar sungguh, sihat rasa. Placebo, dia berharap benda tu macam orang makan pil kosong lah. Makan pil ni tahan sakit, kan? Dia benda tu proven, placebo ni berlaku. Okey. Placebo ni maksud dia rasa benda tu berlaku, walhal benda tu tidak ada orang kata move pun, tak ada yang tidak jadi punca yang asbab untuk dia tu sihat. Tapi oleh kerana dia fikir benda tu seperti mana dia nak rasa, dia boleh dapat perasaan tu. Okey. Baik, seterusnya dari aura cakra ini juga konsep Qigong, juga konsep mengenai kuasa dalaman. Ini semua adalah amalan-amalan kumpulan kebatinan. Ya. Wujud banyak kumpulan dan antara satu gerakan yang saya dedahkan dari buku ni, nama Falun Dafa. Dia aktif duk sebar program Qigong ni kepada orang Malaysia, orang umat Islam lah. Di Johor, masuk dari agensi kerajaan. Kita pun pelik sebab takkan semua benda tu nak tunggu fatwa baru kita nak ni kan. Jadi bila kita lawan balik, tunjuk benda ni ada masalah, ada amalan-amalan kebatinan dan sebagainya, kadang-kadang kita pula dituduh sebagai sempit lah sebagainya. Padahal benda ni memang itulah meditate, amalan ibadat bagi kumpulan kebatinan. Ibadat dia bukan solat, bukan berdoa pada Tuhan, sebab diri dia Tuhan. So diri dia ibadat adalah dengan meditate untuk mencapai, menggabungkan diri dia dengan alam, dengan satu tu. Itu kena faham. Itu adalah ibadat. Saya kena declare bahawa mereka ni adalah form of agama punya konsep. Spiritual pun sama. Ni punya akar dia. Baik, tenaga dalaman untuk penyembuhan. Reiki umpamanya. Okey. Reiki antara yang terkenal di Malaysia. Ramai orang Melayu juga mengamalkan benda ni. Sahabat Taib Reiki Malaysia dapatlah beberapa pertubuhan. Dan untuk mengamal Reiki ni dia kena meditasi. Bohong kalau tak meditasi. Tak nak libat dengan ajaran ni kena meditate. Tu saya fikir saya akan terbitkan, nak usahalah doa untuk menerbitkan satu buku bertajuk Meditasi Akar Ritual Kaum Kufur. Nak tulis pasal meditasi ni. Kena pergi kepada konsep tu. Kalau tak, sebab itu merupakan terah bagi fahaman-fahaman kebatinan untuk nak mendapatkan konsep ketuhanan dalam diri ni. Okey, begitu dengan Johri Mahikari banyak nama-nama macam-macam, konsep sama. Okey, sahabat boleh tengok dalam buku nanti. Kesatuan alam dan hukum tarikan. Law of attraction. Okey. Law of attraction ni benda baru baru The Secret Rhonda Byrne sebarkan baru benda tu jadi isu ke? Law of attraction? Tak. Rhonda Byrne ataupun konsep law of attraction tu hanya diberi jenama baru saja. Saya bagi satu contoh ni sahabat-sahabat kenal lah. Ni rapat dengan kepercayaan masyarakat Cina di Malaysia ni. Kenapa orang Cina ni dia anti kepada nombor 4? Dia tak suka nombor 4. C. Dekat nombor 4 tu dia dekat dengan perkataan mati. Dan kenapa dia suka nombor 8? Sebab pa kan, itu kekayaan, kegemukan. Okey. Jadi kenapa mereka anti kepada nombor 4 dan suka kepada nombor 8? Adalah kerana mereka percaya orang Cina ni, konsep tuah ni macam ni, tenaga positif negatif lah. Yang ni tarik apa yang ada minda kita ni. Jadi bila dia sebut perkataan 4, sebab law of attraction, konsep universe ni, yang seperti mana kalau sahabat tengok dalam konsep law of attraction, okay, ni universe alam ataupun wahdah lah, semua ni Tuhan dan sebagainya. Ni manusia. Bila dia fikir, dia nak apa? Dia nak kaya. Dia kaya sampai ke universe akan pantul balik
apa yang dia minta. Kalau seseorang tu dia ada perasaan bimbang, kan accident kan kemalangan kan. Walaupun dia tak sebut, tetapi benda tu gelombang keluar dalam minda dia seolah dia takut satu benda. Dia walaupun tak sebut, dia tak minta, tapi benda tu akan keluar dan akan dapat respon daripada universe, akan balas balik berlakunya kemalangan dekat dia. Sebab tu you kena extremely positive. Ni konsep memperbodohkan orang ni, menaifkan orang. Okey. Jadi bila dia orang ni dia tak boleh ada sangkaan buruk, tak boleh ada perasaan negatif sebagainya, sebab dia bimbang benda tu akan respon balik, balas balik kat dia. Sebab apa? Sebab universe ni dia bukan Tuhan. Macam saya sebut tadi, Brahman, apa semua ni, itu bukanlah sifat Allah yang kita faham. Allah ada bijaksana, kita faham atas sifat-sifat Allah, nama asma husna sebagainya. Kita tahu dia adalah Tuhan yang mentadbir, yang ada iradahnya sebagainya. Tetapi bagi law of attraction, konsep universe, Brahman, monad, ke apa-apa nama tadi sekalipun, dia tidak ada intelligence. Dia tak cerdik. Dia hanya merespon apa yang orang minta. Percaya ni masyarakat Cina dia amalkan. Masyarakat Cina dia fikir nombor 4. Contoh, sebut se. Dia takut, dia bimbang. Universe ni respon kepada dia bukan nombor 4. Respon kepada dia adalah kematian. Yang tu dia tak boleh sebut. Sebab dia tahu benda tu akan respon balik kat dia. Bila sebut nombor 8, dia harap bila sebut nombor 8 tu universe faham yang dia sebut tu nombor 8, kekayaan akan pulang kepada dia, kekayaan. Itulah law of attraction yang disistematikkan kemudian dan disebarkan dalam program-program motivasi. Orang Cina dah lama amal ni. Nampak? Dia macam mana penggunaan cara mereka bawa ni. Itulah kalau nak faham bagaimana law of attraction. Dan akidah law of attraction ni adalah akidah ni, kebatinan. Dia faham bahawa semua ni adalah wahdah, non-dual. Semua ni adalah satu. Okey. Baik. Habis pada law of attraction, kita pergi pada tilik nasib. Tilik nasib banyak-banyak sahabat. Ada astrologi, horoskop zodiak, numerologi, bibliomansi. Tahu bibliomansi ni? Garpu tala tu. Kan? Yang Quran kan? Tengok hari ni ada masalah gini-gini, dia kena sebut. Dia kena recite pada hati supaya benda ni akan keluar. Gelombang dia tu akan pergi ke universe, universe akan respon balik, jawab secara kepada dia directly. Lalu dia buka, lepas tu dia tak ayat pop. Surah An-Nisa ayat nombor 3 kan. Bala. Kan? Contohlah. Tapi mereka kalau sampai pada ayat contoh, ayat yang tentang ancaman neraka, ayat tentang musibah dan sebagainya, mereka akan paksakan juga pergi kepada ayat yang positif. Sama ada bawah ke atas. Dia bohong lah macam tu. Tak tipu, tak ada tu. Baik tak payah guna itu. Nak katanya mereka nak bawa itu akidah tu, bibliomansi ni orang dulu dah buat. Sebelum adanya ni, orang di Amerika Syarikat di barat dah guna karya dia, karya Homer. Homer ni penulis dia betul sastrawan kepada karya barat. Orang duk guna kitab tu dah buat dah lama dah. Bila New Age datang, dia cuba membaratisasi, menislamisasi. Orang Kristian guna Bible, orang Islam guna Quran. Form sama. Ini antara bahaya gerakan kebatinan. Mereka ni dinamik, mudah masuk. Seterusnya komunikasi dengan roh. Bab komunikasi dengan roh ni banyak ya. Pada setengah orang dia komunikasi dengan wali lah, ahli naubah dan sebagainya. Hakikatnya dia dikata sebagai komunikasi dengan roh. Sebenarnya tak tepat perkataan roh tu. Sebenarnya jin lah. Dan dia buat amalan tahdir arwah, tahdir jin, menghadirkan jin kepada sesiapa yang dia nak menurun tu. Benda ni biasa berlaku di dalam dunia benua mana-mana pun akan ada. Contoh di Korea Selatan ya, shamanism. Shamanism ni masih menebar di Korea Selatan. Saya ingat kan bila berkembangnya orang kata teknologi dan ekonomi Korea ni menyebabkan orang dia tak perlu di pasar agama. Tetapi dekat Korea sekarang ni, syaman tu, perbomohan, dukun tu makin mendapat tempat sekarang ni di Korea Selatan. Sebab bila dia trend sama, bila negara semakin maju, dia menyebabkan makin lama rakyat ni semakin penat sampai satu tahap dia nak balik kepada spiritual, nak balik kepada agama. Jadi sekarang ni trend kefahaman dekat Korea ni, Islam tak berapa kembang, Kristian lah yang berkembang. Dan yang ketiga adalah syaman, dukun, perbomohan ni, tangkal-mangkal apa semua ni, yang gerakan New Age apa semua, mula dapat tempat di Korea Selatan. Okey.
Allah Akbar. Jadi antaranya banyaklah berkenaan komunikasi dengan roh, interaksi roh dengan melalui alat seperti spirit the coin. Satu lagi istilah panggil Oija. Oija ni juga merupakan keadaan spirit the coin. Kalau satu gerakan agama seperti Techa Hui yang saya buat video baru tu, yang mana dia menggunakan kayu untuk, dia kena rasuk dulu baru dia menulis apa semua. Sama juga amalan-amalan kebatinan Malaysia juga melakukan benda sama, dan dia kata itu adalah mesej daripada dewa ataupun daripada wali. Okey. Mencari tahap kesedaran diri pada surat 159. Tahap mencari tahap kesedaran diri ini, basic dia adalah kena meditate. Yoga tu pun dalam salah satu sub dalam meditasi. Okey, dia kena lakukan meditasi. Ini antara saya kira ritual yang perlu diletak garis pemutus lah. Nak membezakan antara ritual kita dengan meditasi. Meditasi tak sama dengan solat. Tengok orang ni dia pergi kait buat satu paper kebaikan meditasi kepada solat. Terkejut kita baca. Meditasi ni dia, solat ni kita khusyuk. Tak sama meditasi ni dia kena blank kepala ni. Dia kena kosongkan. Null. Dia kena tak ada apa-apa dengan kepala ni. Dia kena shut down, tutup kepala ni. Itulah meditate. Dalam khusyuk, dalam solat, macam tu ke kita aja? Tak ingat rakaat berapa? Solat sebab kosong kepala ni. Tak. Basic pada khusyuk itu adalah ingat rukun-rukun kita dalam solat. Maksudnya sedar. Kalau melakukan meditasi ni, dia akan sampai tahap tak sedarkan diri, dia akan fall into trance. Dia akan menyebabkan orang tu separuh sedar. Kalau lakukan meditasi ni. Tak percaya, tanya siapa-siapa yang pernah join program yang pernah lakukan meditasi ni. Dia akan ada pengalaman dia akan trance, dia tak sedarkan diri dan dia dapat cahaya putih muncul depan dia, keluar tangan dan sebagainya. Benda ni ada? Ada, betul? Ha? Pernah buat? Tak, benda ni memang berlaku, realitinya. Dan pengadu-pengadu yang datang pada kami pun mencerita benda sama. Okey? Ini masalah kepada meditasi itu sendiri. Okey? Dan seterusnya adalah Ascended Master, Alim Naubah. Yang mana dia percaya bahawa kita ni, dia kata dibimbing oleh orang yang telah mencapai maqam, orang yang telah mencapai enlightenment, pencerahan. Mereka ni akan berada di dalam alam ni. Mereka telah samadhi, telah meleburkan diri bersama alam ni, bergabung dengan Brahman ni, kesatuan ni, bergabung dengan Brahman ni bersama dalam alam ini, dan dia boleh datang untuk membimbing kita. Dia bagi dia Ascended Master, White Brotherhood dan sebagainya. Dalam bahasa kita nak nampak orang kata kena selera kita, tulis dalam Ahlul Naubah, wali sekian-sekian sebagainya. Padahal benda sama. Kita tak nafi konsep wali tu. Masalah dia pergi lebih-lebih. Seolah-olah kena ada diwan wali, wali ni mentadbir alam, jatuhnya terhelai apa? Down juga atas keizinan para wali. Alah kenapa pula ni kan? Konsep ni kalau baca dalam ni, dalam ahli Ascended Master, dalam konsep kebatinan barat ni, konsep yang sama mereka percaya. Okey. Kemunculan penyelamat akhir zaman. Juga ada ni. Kan? Siapa dia penyelamat akhir zaman mereka ni? Dalam fahaman gerakan New Age ni, mereka mengangkat satu tokoh bernama depan konsep Maitreya. Dia kata akan datang satu nanti Maitreya, konsep New Age ni yang akan mentadbir dunia. Dalam semua agama ni banyak cerita tentang tokoh kedatangan akhir zaman ni. Dalam Islam kita percaya kata tembung antara hak dan batil tu. Okey. Perjalanan roh. Ni pun banyak ya, tentang perjalanan roh, astral projection, hipnosis. Baik, tentang hipnosis ni saya nak ambil peluang untuk menjawab beberapa isu ya. Tentang hipnosis ni, ada sahabat-sahabat sini yang pernah belajar NLP? Ada belajar? Okey. Mungkin kalau saya salah, tolong betulkan Saya bukan kata nak confront sahabat-sahabat lepas ni. Cuma salah satu perkara yang saya rasa perlu diterangkan adalah apakah masalah pada NLP tu? Neuro Linguistic Programming. Baik. Seperti tadi kita tengok, kita pergi kepada sejarah dia. Sebab itu untuk menerangkan semua sekali dalam amalan dan juga kepercayaan New Age ni, dia jangan pisahkan tentang akidah teras dia, iaitu ni, monism, hidup bersama dengan satu ni, wahdah. Itu akidah teras bagi mana-mana alam amalan kebatinan. Baik. Franz Mesmer, okey, dia yang memperkenalkan mesmerism.
Okey. Baik, mesmerism ni adalah teknik pukau. Pukau orang untuk buat penyembuhan ya. Baik. Daripada abad ke-18 dan dijenamakan kembali. Ni penjenamaan biasa. Orang dia ni suka claim satu benda baru. Dijenamakan kembali dengan perkataan hipnosis oleh James Braid. Okey. James Braid ni dia seorang doktor juga. Dia menjenamakan kembali amalan mesmerism ni. Merawat orang dengan melakukan pukau. Okey, dengan nama hipnosis. Benda sama. Dan bila amalan ini mula berkembang oleh gerakan-gerakan New Age, amalan kebatinan ni, bila orang boleh sembuh dengan rawatan sebagai orang tertarik. Kan? Ayah pain tu menyebabkan dia terkenal. Ayah pain tu, orang pergi sampai rela sujud kat kaki ni sebab dia boleh berubah orang. Pergi sakit apa-apa, jumpa ayah pain, sembuh. Kacau. Ayah pain ni someone ni, wali ni. Orang terfikir macam tu. Dia nampak orang, tama-tama orang Melayu ni, bukan orang Melayu lah, Mak Saleh sekalipun terkena benda yang sama. Seseorang yang dia mempelajari yoga, dia ada penyakit, dia belajar yoga, sembuh penyakit dia. Mulalah dia firm. Dengan yoga ni lah dia rasa dia boleh bergantung. Pergi mana amalan-amalan ni, dia isu penyembuhan adalah benda yang paling senang untuk cross border. Paling senang isu penyembuhan. Jin boleh kata itulah mainan dia untuk menyakitkan orang, untuk menyembuhkan orang. Benda ni paling senang untuk pergi kepada kekufuran. Mungkin boleh buat satu wacana tentang rawatan Islam bagaimana dan juga kenapa golongan-golongan ilmu kebatinan ni sinonim dengan penyembuhan. Sami Buddha pun buat penyembuhan ni. Padri Kristian pun merawat orang sebagainya. Kita dalam Islam ada ruqyah. Apa beza kita dengan mereka? Kita daripada wahyu. Yang mereka buat ni hasil daripada sandaran mana? Semua dari mereka sendiri. Siapa yang ajar ambil salib tu bagi dekat orang yang kena rasuk? Ada dalam Bible? Tak ada. Beza apa? Kita adalah berdasarkan apa yang disebut pada Nabi SAW. Sebab kita beriman Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang membawa wahyu. Bezanya mereka ni, mereka ambil macam-macam kaedah tu, kaedah ni, tak tahu sumber kat mana. Itu terus perbezaan kita dengan dia. Dan daripada hipnosis ni, bila amalan ini berkembang, sampailah kepada dua orang tokoh bernama Richard Bandler dengan John Grinder. Dua orang ni dia mula mendalami hipnosis dan dia tertarik kenapa orang ni boleh sembuh dengan melalui percakapan. Sebab hipnosis ni melalui percakapan, seperti hadis kita bacakan tadi. Innal bayanu sihra. Sungguh daripada ucapan itu adalah sihir. Yang konteks kepada kes daripada dua orang lelaki daripada timur yang datang ke Madinah tu. Dan bila mereka membuat kajian kenapa orang boleh sembuh ni, maka mereka pun mendapati bahawa teknik yang hipnosis ni dapat menyembuhkan orang. Dia tak guna istilah sihir, tetapi dia cuba nak mensainsisasi kan. Dia cuba nak mensainskan benda tu, lalu dia pun buat satu konsep nama NLP, Neuro Linguistic Programming. Tengok siapa-siapa pengamal NLP, mereka akan menggunakan kaedah hipnosis, pukau. Apa masalah pada hipnosis ni? Hipnosis ni adalah menceroboh akal. Sesiapa yang dia berdak hipnosis, contoh orang pergi jumpa dengan seseorang yang master dalam hipnosis ni, yang NLP pun ada mengamalkan sebagainya, dia akan suruh kita pejam mata dan dia apa masalah kita? Dia nak buang masalah tu dalam diri kita, lalu dia akan mengisi memori baru, dia akan bawa satu naratif yang baru. Contoh seperti Tony Robbins. Tahu Tony Robbins? Yang antara seorang business guru yang terkenal, Tony Robbins ni. Dia juga adalah terkesan dengan John Grinder. Dia belajar direct NLP ni. Dan Tony Robbins ni antara yang mula yang mempopularkan, memfenomenakan NLP ni dengan konsep yang dibawa oleh dia sendiri. Jadi bila si Tony Robbins ni dia mula popular,
Dan tengok kaedah yang Tony Robbins buat adalah dia ni memang guna hipnosis. Seorang ni dia takut pada ular, contoh dia ada fobia. Ada video dia. Dia fobia pada ular yang si kakak ni fobia. Lalu dia bercakap, dia sentuh, cakap sentuh. Dan sekali dia ambil ular, dia bagi kat kakak ni, hilang fobia. Hipnosis. Pukau lah tu. Mengisi memori lain. Dia telah menceroboh akal bagi prospek dia tu. Okey? Pada setengah orang kata, kan elok ni untuk buat bisnes ataupun buat rawat orang. Malah ada datang pada saya bila saya menerangkan tentang NLP ni. Dia datang pada saya, dia kata, apa masalah pada NLP ni? Kenapa nak halang, nak kata benda ni sesat sebagainya? Sedangkan dia tu belajar, dia kata dia ni belajar NLP dan dia telah berdakwah berapa orang nak masuk Islam atas teknik NLP yang dia buat. Ya Syekh, bila masa matlamat ni menghalalkan cara ni, kalau kita anda boleh tak guna sihir cinta untuk sihir orang tu untuk dia masuk Islam? Ingat tak laku ke buat macam tu? Boleh. Kan ada dalam hadis kan, inna ruqa' wal tama'im wal tiwalat syirik. Sesungguhnya juru ruqa', jampi serapah ni, dan juga tentang tangkal makal, dan juga tentang tiwalah, sihir cinta itu adalah syirik. Nabi sebut sihir cinta itu adalah syirik. Adakah anak kita boleh sebut kata oleh kerana matlamat boleh menghalalkan cara, anak boleh guna sihir cinta ni, letak minyak canwa, atau minyak canwa ni antara minyak pengasih kan, yang terkenal orang Melayu ni, tilik kawan ni, cadik kat kawan ni, lepas tu masuk Islam habis orang. Atas guna alasan satu. Boleh ke? Tak boleh. Kalau nak atas prinsip, okay, saya dah pernah dapat satu golden chance lah. Ketika bersama dengan Brother Firdaus ni, kita dalam MRM ni ramai orang non-Muslim datang sebagainya, nak belajar Islam sebagainya. Ada satu hari ni, seorang Chinese di Malaysia, dia kata dia setiap kali mimpi dengan azan dan datang orang yang berjubah putih jumpa dengan dia. Dia kata, adakah tu tanda dia kena masuk Islam? Dia tanya macam tu soalan saya. Dah ada screenshot dalam conversation message. Kalau saya ni nak membodohkan dia, saya boleh kata, ya, yang datang kepada kamu tu Nabi Muhammad ke, malaikat ke, kena masuk Islam sekarang. Boleh tak saya ambil golden chance tu? Boleh. Tapi apa nasihat kami pada dia? Sebab kita tak nak dia masuk Islam atas kerana something benda pelik. Saya balas balik kat dia. Saya kata, pertama, anggap itu sebagai untuk dia peluang untuk dia mengkaji tentang agama-agama, termasuk agama Islam. Kena kaji, kena tahu masuk Islam nanti bukan kerana mimpi ni semata-mata, tapi atas kerana keyakinan kamu kebenaran terhadap Islam. Dan kedua, saya kata, kalau 2-3 hari nanti kamu mimpi jumpa Sami Buddha tu ajak kamu masuk Buddha, nak masuk agama Buddha pula. Minggu depan pula datang padri Kristian masuk agama Kristian, kamu nak masuk agama Kristian balik. Sebenarnya lama dia. Kalau nak ikut golden chance, saya boleh gadaikan metodologi tu. Saya boleh je kata atas alasan saya nak membodohkan dia lah, untuk mengatakan bahawa yang datang kepada kamu tu adalah malaikat, yang datang kepada kamu tu Rasulullah, kamu kena masuk Islam. Tak perlu sibuk-sibuk saya nak suruh dia fikir. Tapi apa yang rugi? Macam mana keimanan dia ketika masuk Islam tu? Kita nak deal yang tu. Kita tak nak dia datang tu hanya kerana perkara-perkara pelik, yang perkara-perkara yang tidak atas tujuan keimanan yang teguh. Begitu juga dengan isu NLP ni, bila dia kawan tu datang, tu orang belajar sunnah juga tu kan. Dan dia kata dia hasil belajar NLP menyebabkan dia boleh masuk Islam. Orang kata jawab macam tu, nak kata Syekh, nak kata Kristian banyak menggadaikan prinsip agama dia untuk menyebarkan Kristian, sehingga berjaya Kristian disebarkan. Tengok gambar Jesus. Kenapa Jesus ni ada pelbagai muka dia? Pergi ke Korea muka Jesus macam lain, pergi ke Jepun macam lain, muka di India macam lain. Sebab apa? Sebab dia pergi sana, orang Kristian ni satu kaedah dia panggil contextual theology. Dia masuk ke satu tempat, dia akan cuba gabungkan apa konteks yang agama Kristian tu dengan masyarakat tempat. Kalau dia bawa muka Nabi Isa tu, muka Mak Saleh ke negara India atau ke negara Afrika, agak macam mana penerimaan orang Afrika? Tak nak. Tapi kita pasal gadaikan benda tu untuk nak tarik orang Kristian semata-mata, orang Afrika, orang negara lain. Sebab tu di Korea Selatan berkembangnya agama Korea kena perangai macam ni, menggadaikan prinsip dia tu, kadang-kadang merubah agama tu semata-mata nak align, nak samakan dengan budaya masyarakat setempat. Kalau
sahabat-sahabat boleh kaji tentang Minjung teologi di Korea. Minjung teologi itu bagaimana agama Kristian itu telah diubah untuk semata-mata nak tarik hati masyarakat Korea. Kalau anda kata untuk tujuan dia nak menghalalkan, kita boleh pergi ke guna apa Kedah. Nabi Adam tu kat guna jerai. Oh tempat rasa syok. Boleh je nak bohong gitu. Masyarakat pun rasa macam dekat agama tu dengan dia. Kan? Pergi ke negara Afrika, jumpa gunung ni yang gunung Nabi Nuh sangkut perahu. Bahtera Nabi Nuh melekat kat sini. Nak buat perangai macam tu rosak agama. Tak ada prinsip lah. Kita bertunjang pada prinsip. Bukanlah semata-mata kerana benda tu boleh bagi benefit pada kamu, maka kamu pertahankan. Sedangkan akal dia adalah membawa akal dia sini. Sebab tu untuk bincang NLP ke Reiki ke apa-apa yang saya sebut dalam pengamalan New Age ini, sahabat-sahabat jangan pisahkan ini. Ini akal dia. Okey, kalau asingkan dia jadi debate. Apa salah ni masalah positif tak boleh. Bukan salah positif boleh ni akal dia. Okey je. Tak, yang tu salah satu cara nak yang Ana dah ulas dalam buku Karut tu. Ana tulis satu buku nama buku Karut. Tajuk perkasa lah Karut kan. Ana ulas pasal ada banyak tempat kes yang mana bila tempat ini kadang banjir ni kadang ada tempat yang ni terbakar. Bila terbakar orang duk cari tempat yang ada Quran yang tak masih terselamat, tak kena api dan sebagainya. Perangai ni banyak telah orang dah buat. Dalam Kristian duk jaja Bible tak terbakar, dalam Hindu kitab Veda tak terbakar. Adakah kita nak guna same standard dengan cara fikir agama lain tu? Sedangkan Islam pun tak ajar benda macam tu. Benda ni benda kena elak cara fikir kita dalam ni. Kita mahu duka cita bila seorang ustazah pula yang bawa benda macam ni. Dia tak boleh, agama ni dia kena bawa dengan mencerdikkan masyarakat. Berpaksi kepada atas fakta, realiti. Itu yang paling penting. Kalau nak main benda-benda karut khurafat gini, ni banyak lagi. Siap buat amalan sihir lagi. Boleh nak boleh buat. Okey. Baik. Yang ni saya laju sikit ya, sahabat-sahabat. Adanya amalan music new age, tahu kan? Kitaro. Yang tu semua tu adalah mereka cuba nak bagaimana nak enhance meditasi orang ni dengan music. Okey, music kitaro, apa lagi? Hanya kan, banyak lagi tokoh-tokoh new age ni yang mempromosikan music. Jadi ni muzik ketenangan ni. Okey. Dan tokoh new age self-help seperti Napoleon Hill, Esther Hicks, Rhonda Byrne, Jack Canfield, semua ni adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan buku-buku konsep law of attraction, akidah-akidah new age dalam program motivasi dan juga business guru. Dan ni pun sahabat-sahabat dia baca. Dan bab kelima adalah berkenaan dengan agama new age. Seperti saya sebut tadi, yang ke semua ni Scientology, Scientology tak, Ekankar, Silva Method, Bianco Shinkai, semua itu telah bertapak di Malaysia. Ada diterangkan cara detail dalam buku ni. Okey, sahabat boleh dapatkan kat belakang ni. Kita buka harga promosi lah, RM95 saya buka. Dan sebab buku ni harga dia mahal, satu sebab kos. Dan kedua adalah risiko. Risiko untuk kes kewangan lah. Jadi apa-apa, get ready ya. Sebab kena ambil jalan macam tu. Saya kalau boleh banyak benda saya nak luahkan tentang agensi kita dan sebagainya. Okey, tuan. Okey, berkaitan dengan Freemason pula. Pertama saya memang berhajat untuk meletakkan Freemason dalam subjek ni. Tetapi oleh kerana Freemason ni dia punya struktur Freemason ni, dia menerima mana-mana orang yang percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan, percaya kepada universe. Yang jenis percaya ilmu kebatinan lah. Jadi semua orang ni yang ada konsep spiritual ni boleh masuk dalam Freemason. Jadi orang Islam pun boleh bercakap dalam Freemason. Dalam statement-statement dia yang memuji tentang satu Tuhan pun ada dalam Freemason. Dan statement-statement gerakan kebatinan yang pro ilmu kebatinan dan puji-puji tentang ilmu kebatinan pun ada dalam Freemason. Jadi kalau kita nak ambil hanya satu side, seolah-olah macam Freemason ni mempromosi
ilmu kebatinan, dia tak balance lah. Sebab memang Freemason tu dia buka kepada semua. Orang Kristian pun ada yang bercakap tentang Jesus, orang Islam pun ada yang bercakap tentang Tauhid dan sebagainya. Sebab dia jenis open platform, Freemason tu. Kalau compare dengan gerakan yang saya sebut tadi, dia ada memang spesifik kepada gerakan kebatinan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Freemason ni, ada kalau kita cari ilmu kenyataan yang pro kebatinan, ada akidah-akidah New Age. Sebab memang ada orang New Age masuk dalam sana. Pada masa sama ada orang Islam yang juga bercakap tentang Islam. So dia tak balance. Saya tak nampak dia sebagai main core yang buat. Tapi dia antara yang menyokong mana-mana gerakan yang bersifat agama dan spiritual. Okey, dari sudut itulah. Banyak lagi nak bincang Freemason ni, kita boleh buat satu daurah lain lah. Okey, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan agama baru, okey, juga telah diterbitkan di sini. Dan bab ke-6 adalah kritikan terhadap pengislamisasian New Age. Okey, yang ni pun sahabat-sahabat boleh bacalah. Dalam buku ni saya telah menerangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan isu berkaitan apakah orang menggunakan islamisasi terhadap amalan New Age yang kita telah bentangkan tadi, tentang yoga, tentang amalan-amalan Reiki, law of attraction dan sebagainya. Perbahasan dalil dalam tu ya. Dan insya-Allah saya difahamkan bahawa ada rakan kita lah, Ustaz Muhammad Razif Fuad, juga sedang menyiapkan satu buku bertajuk Mencabar Gerakan New Age. Satu usaha yang sangat bagus. Kita perlu, saya di Malaysia ni boleh kata ini buku pertama berbicara tentang New Age. Saya tahu bila buat ni tak boleh nak perfect, tak boleh, akan banyak kekurangan, ada benda yang tak boleh saya nak lengkapkan. Saya harap datangnya tokoh-tokoh, ustaz-ustaz kita yang lebih pengalaman, yang lebih berjasa dalam masyarakat ni untuk lebih ke depan, untuk menulis, untuk menghasilkan karya-karya untuk berdepan dengan ajaran-ajaran macam ni. Okey, saya tak tinggi usaha saya. Saya hanya cuba usaha atas apa kajian kapasiti saya. Benda yang salah saya akan cuba betulkan. Tetapi kalau saya boleh, figure-figure ni, ustaz-ustaz yang hebat-hebat, ni perlu ke depan, perlu hasilkan penulisan. Saya hanya cuba pemula. Dan kalau datang orang lain untuk buka lagi, alhamdulillah. Saya rasa sangat terhutang budi, rasa sangat dihargai dengan usaha sebegitu. Dan saya harap depan-depan ni ada sahabat-sahabat yang mungkin boleh teruskan lagi, bagi penambahbaikan dan juga hasilkan karya-karya untuk mencerahkan ummah, insya-Allah. Tadi saya rasa okey, boleh buka satu dua soalan kalau lah. Baik. Bawa vision. Okey, baik. Berkenaan dengan hadis yang ini ada disebut dalam buku ni, dalam tentang saya menjawab law of attraction. Biasa seru hadis qudsi ya, mengenai anna inda zanni abdi, yang tu mengatakan Allah bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Dalam konteks hadis tu adalah dalam konteks pengharapan ketika kita meminta pengampunan kepada Allah. Dia ada beberapa versi hadis panjang. Antaranya bila cerita bila orang tu dia mengharap pada Allah, dan ketika dia datang berjalan pada Allah, Allah berlari kepada dia, dekat dan sebagainya. Itu menunjukkan satu pengharapan dengan kita bersangka baik agar Allah ampuni kita, Allah akan bagi. Malah Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini menerangkan ia adalah konteks pengampunan Allah, sangkaan kita agar kita diampunkan dosa. Itu sangkaan dia, bukan sangkaan apa yang aku nak itu. Jangan potong hadis gerak gitu. Dia hadis ni ada teks dan konteks. Tengok keseluruhan dia tu. Kalau gitu, syahadah orang Islam. Oh, bersorak etis guna. Dia kata, tengok, Islam pun menyokong kami. Apa dia? Asyhadu alla ilaha, tak ada Tuhan. Dia berhenti situ. Fair tak? Ha? Kalau orang etis dia kata, dalam agama kamu menyokong kami. Dalil lah, bagi dalil. La ilaha. Tak ada Tuhan. Dia berhenti situ. Tak ada kan? Sama juga hadis ni pun ada penyambungan. Ada konteks dia adalah khusus kepada kita sangkaan baik pada Allah dengan Allah mengampuni dosa kita. Itu saja. Dan itu saya terangkan. Itu saya boleh berujuk pada buku tu. Wallahu a'lam. Tak ada? Last soalan? Okey. Baik. Diislamisasikan, dikeluarkan. Baik.
Soalan yang bagus lah. Inilah antara soalan yang selalu saya dapat bila bentang kepada gerakan-gerakan yang sokong fahaman ni. Dia begini, kita boleh memunikan suatu benda. Contoh seperti mana satu syarikat buku datang kepada saya, dia nak memunikan ajaran-ajaran yang tak benar dalam buku yang dibawa oleh Napoleon Hill. Okey, saya kata baik. Kalau kita dapat berjaya murnikan, kita dah boleh hakiskan apa yang masalah dalam akidah dia. Pada masa sama kita mengekalkan perkataan-perkataannya dia. Sebab kita nak murnikan, kita kena kekalkan istilah dia. Law of attraction masih ada situ, Reiki masih ada situ. Mungkin kita dapat kawal suka kita. Tapi bila suka kita ni, kita boleh kawal ke dia nak baca ekstra lebih tentang konsep yang kita nak dah murnikan tu. Dia akan cari law of attraction. Dia akan cari Google, jumpa law of attraction yang bersih, yang pekat punya ni. So, status darul ain dia adalah kerat. Tak ada. Sebab ia adalah isu akal pada masalah akidah. Dia bukan isu praktis semata-mata. Sebab di benda ni akan bawa kepada akal. Kita dah nampak lah berapa kes. Seperti yang kata Tuhan tu makhluk halus. Itu jelas lah. Baik, itu yang difahami oleh dia. Itulah akidah dia. Kita tak nak lagi benda tu dia dibiarkan, diislamisasikan. Isu melibatkan amalan kufur ni, isu tasyabuh ni Nabi larang sungguh. Beza misal ni dengan janggut pun Nabi tegah. Padahal itu bukan isu agama. Bukan isu itikad. Musyrikin dan juga Kristian pada zaman tu, bukan dia ada dalam kitab dia cerita kita yang simpan misal. Tak ada. Tapi oleh kerana Nabi nak bezakan kita ni dengan penampilan. Ini tak masuk agama lagi, tak masuk hak ibadat akidah lagi. Itu lagilah kita kena berbeza. Itulah kita ambil izzah sebagai seorang Muslim. Kita tegak atas ni, tak boleh. Dan malah mudarat lebih besar lagi kalau kita ambil akidah yang dibawa oleh mereka ni. Jadi saya rasa setakat itu untuk hari ini. Saya minta maaf jika ada terkurang, terkasar bahasa. Dan saya ucap ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Baitul Salam, juga tim bahagian Baitul Salam. Dan semoga insyaAllah Baitul Salam moga sukses dalam usaha nak menjayakan usaha dakwah ini insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.